Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera sebagai pembuka cerita. Terima kasih Syafa ucapkan kepada korang yang baru ataupun yang dah lama follow kisah seram kat channel Seram Santai ni. Syafa doakan korang semua sentiasa dilindungi oleh Allah daripada gangguan manusia, iblis, syaitan dan juga jin, serta urusan dan juga rezeki korang dipermudahkan. Okey korang, Syafa tahu korang suka dengan kisah orang bunian. Macam tu juga dengan Syafa. Syafa memang suka dengan kisah orang bunian. Jadi untuk kali ni Syafa nak kongsikan dengan korang 2 kisah orang bunian. Okey, jom kita terus saja ke kisah yang pertama. Kisah ni dikongsikan oleh Sony. Yang mana Sony ni pada asalnya dia dah rancang dah dengan kawan-kawan dia nak pergi memancing kat tengah laut. Tapi memandangkan cuaca tak elok, cuaca buruk, jadi dia pun ubahlah perancangan. Ajak isteri dia ni balik kampung isteri dia dekat Kedah. Bila sampai dekat kampung isteri dia, dekat kampung isteri dia ni ada paya. Jadi petang tu dia ajak lah anak buah isteri dia, Bob dengan Khalid, di mana dia orang ni umur lebih kurang 15 ke 16 tahun, untuk teman dia pergi menjala dekat kawasan paya tu. Bila sampai dekat kawasan paya tu, memang Sony ni dapat banyak ikan lah. Macam-macam jenis ikan sepat dia dapat. Macam tu juga Bob dengan Khalid. Punya seronok duk menjala ikan sampailah waktu maghrib. Bila sampai waktu maghrib ni, Sony ni pun bagilah macam isyarat ajak Bob dengan Khalid ni balik rumah. Tapi Bob dengan Khalid ni tak nak balik rumah. Jadi Sony ni pun kemas dia lah barang-barang dia. Tak sampai 2 minit, Sony ni dia toleh tempat Bob dengan Khalid ni duduk. Tengok-tengok Bob dengan Khalid ni dah tak ada. Dia hairan lah, takkanlah Bob dengan Khalid ni balik rumah cepat sangat, lepas tu tak bagi tahu dekat Sony ni yang dia orang balik rumah. Dia sampailah dekat rumah, Sony tanya isteri dia sama ada Bob dengan Khalid ni dah balik ke belum. Isteri dia cakap tak ada, dia tak nampak pun Bob dengan Khalid. Sony ni pun cubalah cari dekat rumah dekat-dekat situ, yang mana rumah-rumah dekat situ pun rumah saudara mara dia orang juga. Bob dengan Khalid tak ada juga dekat situ. Jadi Sony ni dia tak tahu nak buat apa. Dia ceritalah apa yang jadi dekat ayah mentua dia. Jadi ayah mentua dia ni pun minta tolonglah beberapa orang kampung dengan bantuan kawan ayah mentua dia, seorang imam, untuk cari Bob dengan Khalid dekat kawasan paya tu. Bila sampai dekat kawasan paya tu, imam, kawan ayah mentua dia ni, duduk bertafakur. Dan tak sampai beberapa minit, Sony dia nampak air dekat dalam paya tu beralun, macam ada orang yang tengah jalan dekat dalam paya tu. Jadi imam tadi ni yang tengah duduk bertafakur ni berdiri dan bercakap seolah-olah tengah berbincang dengan seseorang. Tapi Sony cakap dia tak nampak dengan siapa imam tu bercakap. Tak sampai beberapa minit, imam tu dia bagi tahu dekat Sony, dia suruh Sony balik rumah, ambil semua ikan sepat yang Sony berjala tadi tu, lepaskan balik masuk ke dalam paya. Sebab ikan sepat tu rupa-rupanya peliharaan orang bunian dekat situ. Jadi Sony ni pun dia balik rumah, dia ambil semua ikan sepat dia, dia lepaskan masuk dekat dalam paya balik. Tak sampai 2 ke 3 minit macam tu Sony cakap, dia dengar suara Bob dengan Khalid ni batuk. Dan dia toleh kat tempat Bob dengan Khalid duduk mancing tadi, dia nampak dia orang ada dekat situ. Lepas daripada tu, Sony cakap dia memang tak pergi menjala lagi lah dekat kawasan paya, sebab dia takut perkara yang sama berulang kembali. Okey korang, untuk kisah yang kedua ni pula, kisah ni pengalaman yang diceritakan oleh J. Yang mana J ni dia balik kampung beraya dekat rumah nenek dia. Jadi dia tak tahu nak buat apa. Dia ajaklah Faiz dan juga Jimmy, sepupu dia, untuk pergi menjala dekat sungai dekat kampung nenek dia orang ni. Bila sampai dekat kawasan tu, macam biasalah J cakap dia dengan Faiz, tugas dia orang adalah dirikan kemah, nyalakan unggun api sebelum mula menjala ikan. Yang Jimmy ni pula dia memang akan masuk ke dalam hutan lah untuk menjerat burung. Masa J dengan Faiz ni duk menjala ikan dekat kawasan sungai tu, kawasan tu memang betul-betul sunyi. Memang tak ada sesiapa pun kecuali J dengan Faiz je. Sampai Faiz ni cakap dekat J yang dia rasa sangat-sangat seram sebab kawasan tu sangat sunyi.
Jadi nak dijadikan kisah, J dengan Faiz ni, diorang ni macam orang cakap terleka sampai tak sedar yang masa tu dah nak masuk waktu asar. Jadi J ni pun tertoleh ke arah kemah yang diorang dirikan tadi sebelum diorang start mula menjala tu. Dia nampak Jimmy ni macam duduk tengah melambai-lambai ke arah J dengan Faiz ni. Jadi J dengan Faiz ni pun kemas lah diorang punya barang, nak pergi dekat kemah lah, nak pergi dekat Jimmy. Selalunya Jimmy ni dia akan masak nasi apa semua sebelum J dengan Faiz ni bawa ikan untuk diorang bakar, untuk diorang makan. Tapi bila sampai je dekat kemah, J cakap dia tak nampak langsung kelibat Jimmy. Memang Jimmy tak ada. Dan diorang ni mula rasa cemas lah. J dengan Faiz ni dia mula rasa cemas sebab kebiasaannya Jimmy ni dia masuk ke dalam hutan untuk menjerat burung ni sejam ke 2 jam je. Lepas tu dia akan join lah J dengan Faiz ni menjalikan. Tapi kan masa tu dah nak masuk waktu asar, kiranya Jimmy ni ada dekat dalam hutan lebih daripada 2 jam. Jadi Faiz dengan J ni pun buatlah keputusan untuk cari Jimmy dekat dalam hutan. Tapi diorang tak tahu arah mana yang Jimmy ni pergi. Jadi Faiz ni pula dia dapat satu idea untuk call handphone Jimmy. Jadi bila dia call handphone Jimmy, diorang cari Jimmy berdasarkan arah ringtone handphone Jimmy. Dan akhirnya diorang jumpa Jimmy dekat satu kawasan yang mana masa tu Jimmy ni dalam keadaan tertiarap. Lepas tu bila J alihkan Jimmy ni, mulut Jimmy ni berbuih-buih. Lepas tu badan dia macam menggigil kesejukan. Terus J dengan Faiz ni bawalah Jimmy ni balik rumah. Bila sampai dekat rumah, nenek diorang ni memang orang cakap kecoh jugalah kan, sebab keadaan Jimmy yang mulut berbuih macam tu kan. Jadi nenek dia pun panggil lah seorang ustaz untuk pulihkan Jimmy. Masa Jimmy ni dirawat, merepek-repek je, apa benda yang dia cakap pun tak tahulah J cakap. Bila Jimmy dah okey sepenuhnya, jadi J dengan Faiz ni pun tanyalah apa sebenarnya yang berlaku dekat si Jimmy ni. Rupa-rupanya korang, Jimmy ni dia dah sampai ke satu kawasan rumah yang sangat besar dan sangat cantik dekat tengah hutan tu. Lepas tu dekat laman rumah tu ada kolam ikan dan macam-macam jenis ikan dekat dalam kolam tu. Lepas tu ada juga ayam hutan, macam-macam jenis burung lah yang ada dekat kawasan rumah besar kat tengah hutan tu. Jimmy ni dia baru nak pasang jerat untuk jerat burung yang ada kat kawasan tu. Tapi secara tiba-tiba Jimmy cakap dia disergah oleh satu lembaga macam lelaki tetapi muka hodoh dan bertanduk dekat dahi. Lelaki ni marah sangat-sangat dekat Jimmy. Dia macam ingat yang Jimmy ni nak menjerat burung peliharaan dia lah. Terus dia pukul belakang Jimmy ni dengan rotan. J beritahu memang ada kesan birat-birat merah dekat belakang badan Jimmy. Dan lepas tu memang macam biasalah, setiap orang ni bila berlaku sesuatu, ada yang masih lagi berani melakukan perkara yang sama. Tapi bagi Jimmy dan juga Faiz ni, dia orang dah tak berani dah untuk pergi ke kawasan yang memang orang cakap tak ada orang pergi. Okey korang, untuk korang yang suka memancing, yang suka menjala ikan ni, hati-hati okey, sebab kita tak tahu sebenarnya apa sebenarnya yang ada dekat lokasi yang kita nak pergi memancing dan juga menjala tu. Dan Syafa akan kongsikan dengan korang satu doa yang boleh korang amalkan semasa korang masuk hutan. Okey, sehingga kita bertemu lagi dalam kisah seram yang akan datang. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu datang daripada Syafa. Maafkan segala kekurangan dan juga kesilapan Syafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.